تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah hari ini kita akan sambung mantik setelah kita berhenti lama. Dan insyaAllah kita akan sambung bab akas. Minggu yang last kali sebelum ni kita mengaji bab tanakut. Dan kita telah habiskan bab tanakut. Dan akas dan tanakut ni sebelum ni kita dah beritahu bahawasanya akas dan tanakut adalah dua bab di bawah tasdiqat ataupun di bawah mabadi bagi tasdiqat. Kita ulang sikit lah kan. Mantik ada dua bahagian iaitu tasawurat dan tasdiqat. Dan setiap daripada tasawurat dan tasdiqat ada mabadi, ada maqasid. Mabadi bagi tasawurat adalah apa dia? Kuliah khams kan. Dan maqasid bagi tasawurat adalah ta'rif ataupun al-mu'arrif ataupun qaulun syarih. Maksud mabadi kat sini adalah juzuk kan. Juzuk-juzuk yang membina maqasid. Jadi kita nak lakukan ta'rif. Ta'rif tu maqasid. Kita ada juzuk-juzuk yang membina ta'rif. Juzuk-juzuk tu kita panggil sebagai mabadi, iaitu kuliah khams. Jadi kita nak buat satu had tam. Kita ada jinsun, juzuk yang first, jinsun qarib, kemudian faslun qarib sebagai juzuk yang kedua. Jadi disebabkan tu jinsun dan faslun dikatakan sebagai mabadi, iaitu ajza bagi maqasid, bagi tasawurat. Kemudian tasdiqat pun ada mabadi, ada maqasid kan. Mabadi bagi tasdiqat ada 3 bab. Qadiyah, kemudian tanakut, kemudian akas. 3 bab ni duduk dalam mabadi bagi tasdiqat. Yang sebenarnya mabadi tu adalah qadiyah tu sendiri. Tanakut dan akas tu sifat bagi qadiyah sebenarnya. Tanakut dan akas sifat. Sebelum ni kita sebut sifat bagi qadiyah. Jadi qadiyah tu dia ada sifat. Kan, sebagaimana benda-benda di alam ni ada sifat. Kan, bola bersifat bulat. Jadi qadiyah yang ada kat zihin kita ni ada sifat, iaitu sifat tanakut. Iaitu sifat ikhtilaf pada ijab dan salab yang menyebabkan berlaku ikhtilaf pada sidik dan kazib. Kan, tu takrif tanakut. Jadi qadiyah yang bersifat macam tu kita panggil sebagai, inilah qadiyah yang bertanakut dengan qadiyah lain. Jadi tanakut tu satu sifat yang ada pada diri qadiyah. Hal keadaan qadiyah tu ada di zihin kita ni. Kemudian akas, sifat kedua bagi qadiyah. Selain kita sebut sifat, kita sebut juga sebagai hukum. Kan, hukum hakam bil qadiyah. Dalam kitab mantik sebut ahkamu al-qadaya. Jadi hukum hakam qadiyah ni ada tanakut, kemudian ada akas. Kalau tengok kitab-kitab mantik lain ada lagi satu. Jadi hukum hakam qadiyah tu ada lagi satu, yang ketiga, iaitu talazum asyartiyat. Bertalazum di antara dua qadiyah syartiyah. Tapi dalam kitab-kitab mantik kecil tak seimbang lah. Dia tak sebut. Yang famous, yang disebut dalam kitab-kitab kecil, akas dan juga tanakut. Jadi hari ni kita nak kenal akas. Kan, apa benda akas ni. Sebelum tu kita sambung cerita tadi. Maqasid bagi tasdiqat adalah kias ataupun hujjah. Jadi mabadi qadiyah tu kita bina
kita bina kias. Kan kias tu dia ada dua mukadimah. Mukadimah satu, mukadimah dua. Sugra, kubra. Mukadimah tu qadiyah lah kan. Jadi sebab tu kita katakan tadi qadiyah tu adalah ajza ataupun mabadi bagi tasdiqat ataupun mabadi bagi maqasid tasdiqat, iaitu kias. Sebab tu yang kita dahulukan pembahasan mabadi sebelum maqasid. Sebab juzuk dulu kena bincang, kena kenal dulu baru boleh buat, baru boleh kita kenal ataupun kita buat dia punya kul keseluruhan kias tu kan. Kita nak buat takrif, kita kena kenal jinsun, faslun dulu baru boleh buat takrif. Jadi insya-Allah hari ni kita akan tengok bab akas. Sebelum tu kita ulang juga sikit sebelum ni kita sebut bila kita bincang bab tanakud. Kita sebut sebelum ni bahawasanya tanakud dan akas disebutkan juga dalam kitab-kitab mantik. Selepas bincang bab qadiyah, sebab apa? Sebab dia kedua-dua akas dan tanakud ni diperlukan dalam bab kias. Diperlukan ketika kita nak buat istidlal. Kita nak buktikan syakal 2, 3 dan 4. Siapa yang tahun 2 tahu lah kan. Kita bincang dalam muqarrar. Syakal 2, 3, 4 tu dia kena ada istidlal ataupun pembuktian bahawasanya syakal 2, 3, 4 tu tepat, betul. Ketika nak buat istidlal tu kita berhajat kepada tanakud dan juga akas. Ada kita panggil dalil khulfun dan juga dalil akas sugra, akas kubra, akas tertib. Jadi dalil khulfun tu dia akan gunakan pengetahuan tentang tanakud. Kalau tak tahu tentang tanakud, tak boleh nak buat dalil dekat syakal 2, 3 dan 4. Juga kalau tak ada pengetahuan tentang akas, tak boleh nak buat dalil yang menggunakan akas. Sebab tu yang tanakud dan akas ni Manatiqah masukkan dalam kitab-kitab mantik. Kemudian tanakud Manatiqah dahulukan daripada akas dalam kitab-kitab mantik. Apa sebab? Sebab dia akas ni nanti kita akan bincangkan dalil juga. Akas ada dalil. Kita kata satu qadiyah ni, akas dia satu qadiyah ni. Kita katakan qadiyah mujabah kuliah, dia punya akas mujabah juz'iyah. Kan? Kena ada dalil untuk buktikan pernyataan kita ni. Dan dalil tu dibincangkan dalam kitab-kitab mantik. Ada 3 dalil, iaitu dalil khulfun, dalil akas dan juga dalil iftirad. Dan ketika kita nak buat dalil akas tu, ketika kita buat dalil khulfun, kita berhajatkan pengetahuan tentang tanakud. Jadi sebab tu yang bab tanakud didahulukan sebelum bab akas. Sebab dalil untuk buktikan akas kena guna pengetahuan tentang tanakud. Dan dalam tanakud tak ada berhajatkan kepada akas pun. Jadi sebab tu yang tanakud didahulukan, akas itu dikemudiankan. Yang tu semua tu wajah-wajah, sebab-sebab kenapa ada bab akas, kenapa ada bab tanakud, dan kenapa bab akas ni dikemudiankan dan bab tanakud ni didahulukan. Sebenarnya benda-benda macam ni walaupun dia bukanlah tajuk utama dalam mantik, wajah-wajah ni kan sebab-sebab penyusunan bab ni, tapi kalau kita tahu menyebabkan kita rasa lebih senang faham ataupun cepat ingat, ataupun kita ingat mantik ni dengan lebih lekat kuat. Kita tahu lepas ni bincang apa, kita tahu apa sir ulama susun bab-bab dalam kitab-kitab mantik. Semua tu ada sir, bukan tiba-tiba susun kan. Bukan tiba-tiba mula akas, lepas tu qadiyah kan, lepas tu kias, lepas tu kuliah qam, tak. Semua tu ada sebab-sebab. Dalam kitab-kitab mantik ada sebutlah, dalam kitab-kitab semua kitab ilmu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-aksu ai hadza babul aksi, ini bab akas. Akas lughatan at-tabdilu wa tahwilu. At-tabdilu wa tahwilu.
Tu lughatan. Tabdil tu tukar lah kan. Tukar. Ganti. Tahwil pun samalah, tukar. Ubah. Dan tabdil dan tahwil ni adalah hadasun. Hadasun min al-mutakallim. Hadasun tu fi'lun. Satu perbuatan yang dilakukan oleh mutakallim ataupun yang dilakukan oleh orang yang ubah. Tu lughatan. Contoh ayat macam mana? Contoh penggunaan tabdil. Ubadilu hadza ubadilu hadza al-kuba bihadza al-kubi. Aku tukarkan ni gelas ni dengan gelas ni kah? Tukar tempat ke ni? Tak sini kan? Tukar. Ataupun kita tukar dengan kawan. Aku tukar gelas ni dengan gelas ni. Tukar lah tu. Jadi perbuatan oleh mutakallim ataupun seseorang. Syakhsun. Sebut mutakallim tadi sebab khusus kepada qadiyah. Sebab qadiyah tu satu qaulun dan satu qaulun. Qaulun sama ada yang kita cakap ataupun yang kita bayangkan di zihin. Sebut mutakallim tadi. Jadi tukar tadi tu kalau lughatan lah kan. Dia umum kepada tukar benda-benda yang kat sini di alam waqi' ni yang mahsus, ataupun kita tukarkan benda-benda di zihin, makna kan. Qadiyah tu makna. Qaulun boleh jugalah, tapi lebih kalau mantik ni lebih bincang kepada makna kan. Jadi kalau kita ubah qadiyah tu, kita tukar qadiyah dengan maksud kita buat akas bagi qadiyah tu lah. Kita akaskan satu qadiyah, kita tukarkan qadiyah. Qadiyah tu qaulun kita ni kita tukarkan ataupun sesuatu yang kita bayangkan di zihin, yang ada maudhu', ada mahmul. Ta'rif qadiyah siapa ingat? Siapa ingat ta'rif qadiyah? Qaulun yahtamilu as-sidqa wal kazib. Yang tu apa? Qadiyah. Qaulun tu sama ada malfuzun ataupun maqulun, maknawiyun. Tu qadiyah lah. Jadi qadiyah tu kita tukarkan. Yang tu secara lughatan. Sekarang kita nak tengok secara istilahan. Sebelum tu, akas, al-aksu kan. Kalau disebut secara mutlak macam tu, al-aksu mutlaqan. Dengan maksud al-aksu tak ada sifat. Kita tak kaitkan dengan al-aksu al-mustawi ke, al-aksu apa-apa ke. Kalau kita sebut mutlaqan macam tu, maka dia memberi maksud al-aksu al-mustawi di sisi manatiqah. Jadi iza utliqa al-aksu fi kutubi al-mantiqi fal muradu bihi al-aksu al-mustawi. Jadi kat sini ni al-aksu al-mustawi lah ni. Akas ada 3 di sisi manatiqah. Akas mustawi, akas naqid, al-aksu an-naqidu al-muwafiqu. Kemudian al-aksu an-naqidu al-mukhalif. Ada 3. Kat sini nak bincang al-aksu al-mustawi ataupun al-aksu mutlaqan. Takrif yang Syekh bagi kat sini ni, tuan musannif kita bagi kat sini adalah takrif bagi al-aksu al-mustawi. Jadi sebut secara mutlak al-aksu. Jadi selepas kita bincangkan lughatan, sekarang kita nak bincangkan istilahan. Qala huwa an yusayyara, yusayyiraka boleh. Huwa an yusayyara bina majhul al-mawdu'u mahmulan wal mahmulu mawdu'an
ma'a baqa'il ijabi wassalbi bihalihi wa tasdiqi bihalih. Sampai situ takrif. Jadi mana-mana bab pun dalam mana-mana kitab ilmu, disiplin ilmu, sebelum bincangkan masail, bincangkan dulu takrif setiap bab. Kan, bab akas ke, bab qadiyah ke, bab qiyas ke, ataupun dalam kitab lain, kitab fiqh, bab wuduk ke, bab taharah ke. Bincang takrif dulu wuduk, baru bincangkan masail. Sebab kita kena dahulukan tasawurat sebelum tasdiqat. Takrif tu yufidu tasawwura al-matlub, memberi faedah tasawur akan benda yang kita nak tahu. Jadi sekarang kita nak tahu bab akas, kita kena tasawur dulu akas tu apa. Sekarang ni akas ni majhul bagi kita ni. Majhul tasawuri. Jadi kita nak tahu kena ada takrif dulu. Selepas kita dah kenal, kita dah dapat bayangkan dia punya hakikat, selepas tu baru kita bincang. Kita bincang dia punya masalah. Satu qadiyah ni akasnya qadiyah apa kan? Dia kena kenal dulu akasnya apa. Dalam mantik, orang-orang tu tanya Ana, kenapa yang macam mana yang nak faham mantik? Ana sebutlah, nak faham mantik, faham takrif semua bab dalam mantik. Ana rasa antara masalah kita tak faham mantik sebab kita tak tasawur akas tu apa, tanakuk tu apa dan lain-lain. Tasawur dengan tepat, bukan tasawur, bukan apa takrif ni kita baca macam tu ya tak. Tasawur dengan tepat. Sebab tu takrif tu sangat penting. Siapa nak kuasai ilmu-ilmu apa pun, takrif tu kena settle dulu, bagi faham. Selepas tu baru masuk masail. Siapa ikut kaedah ni memang dia dapat kuasai ilmu apa pun, insya-Allah. Nahwu ke, saraf ke, apa-apa. Sebab tu Syekh Husam kata mantik kena dulu daripada nahwu. Syekh Husam kata mantik daripada nahwu, mantik dulu. Syekh Husam suruh dengar video dia tu kan. Orang tanya nak dengar mana dulu, dia kata dengar mantik dulu. Dengar Daman Huri Sulam dulu, baru dengar dia punya apa nahwu Khalid Azhari ala al-Ajrumiyah. Tapi dari sudut yang lain kena ada juga nahwu kan. Sebab nak baca kitab mantik yang ditulis dalam bahasa Arab, kena ada pengetahuan tentang nahwu. Jadi sebenarnya ini satu jalan, dia selaras nahwu dengan mantik. Tapi penyusunan sebarang ilmu dalam kitab-kitab, penyusunan itu ikut tasawurat tasdiqat. Dan siapa faham tasawurat tasdiqat lebih cepat nak faham ilmu. Sebab ilmu benda di zihin, kita susun kat sini. Jadi masing-masing ada sudut masing-masing, mantik dan nahwu kena dahulukan. Sudut pendahuluan ilmu mantik juga nahwu. Ada sudut masing-masing. Dia punya terjemah sebelum tu i'rab. Huwa tu mubtada lah, an yasira tu khabar. An tu an takwil masdar. An yasira jadi tasiru al-mawdu'i. Ma'a tu zaraf. Mawdu' tu jadi apa? An yusayyara al-mawdu'u. Naib fa'il. Kemudian mahmulan jadi apa? Maf'ul sani bagi yasira. Maf'ul awal dia mawdu' tu lah. Kan jadi naib fa'il. Al-maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluh. Lepas tu wal mahmulu, waw tu ataf lah kan. Jadi al-mahmulu tu jadi naib fa'il jugalah. Selepas dia ataf tadi. Maudu'an pun jadi maf'ul sani. Ma'a tu zaraf makan.
Maksud tempat bersekali, tempat bersama. Jadi yasira tu menjadi ataupun bertukar. Penukaran tu bersama dengan ataupun bertempat bersama dengan baqa. Ma'a tu maksud makan, maksud fi, maf'ul fi kan. Baqa'i mudhafun ilaih. Ijabi mudhafun ilaih bagi baqa, baqa mudhaf. Wasalbi waw tu dengan maksud au. Dengan maksud au, ijab ataupun salah. Saya kita bagi tahu dia punya terjemah dan juga penjelasan. Bihalihi, pada keadaannya tu. Bihalihi tu jar majrur lah. Dia punya ni ta'alluq, muta'allaq, tempat ta'alluq baqa. Tadi ma'a tadi tu ada tempat ta'alluq, zarah kena ada tempat ta'alluq juga. Mana tempat ta'alluq dia? Yasira tu. Yasira tu. Bihalihi jar majrur, patu halihi tu mudhafun ilaih. Patu wa tasdiqi tu ataf kepada ijab. Jadi ma'a baqa'i al-ijabi wa salbi wa ma'a baqa'i at-tasdiqi. Jadi wa ataf. Kena baqa' ijab ataupun salah, dan juga kena baqa' tasdiq. Bihalihi macam tadi dia punya i'rab. Dia punya terjemah huwa balik budak akas tadi ni. Ia akas itu adalah an yasira, berubah. Yasira, sorry, yusayyara. Bukan yasira salah. Yasira jadi sara yasiru kan, sara yasiru. Kat sini tak mau sara yasiru, sini nak sayyara yusayyiru. Sini yusayyara sebab kita nak bina majhul. So sini ni sayyara ni bukan sara, jadi yusayyara. Apa sebab? Sebab dia maudhu' mahmul tu bukan dia tu berubah. Kalau kita ambil makna sara, maudhu' mahmul tu berubah sendiri. Fi'il lazim sara. Maudhu' jadi mahmul, mahmul jadi maudhu'. Dia berubah sendiri tanpa ada orang lain yang mengubah dia. Tapi kalau kita gunakan sayyara, maudhu' mahmul tu diubah oleh orang, oleh syakhsun ataupun oleh mutakallim. Kat sini kita nak makna tu. Sebab mutakallim ataupun seseorang yang ubah maudhu' jadi mahmul, mahmul jadi maudhu'. Tadi kita sebut al-aksu lughatan at-tabdil. Tabdil tu dengan maksud hadasun min mutakallim. Satu fa'il yang dilakukan oleh mutakallim, perbuatan dia mengubah qadiyah. Jadi kat sini ni nak maksud seseorang mengubah qadiyah. Mengubah tu macam mana? Contoh seorang sebut, jadi ana sebutkan, ana seseorang lah. Ana sebut kullu insanin hayawanun. Kemudian ana sebut sekali lagi ba'dul hayawani insanun. Jadi sebutan ana tadi tu ubahlah tu. Sebab mula-mula ana sebut satu qadiyah, kemudian ana ubah jadi qadiyah yang lain. Itu satu perubahan yang ana buat. Jadi yang tu perbuatan yang dilakukan oleh anak ataupun syakhsun ataupun mutakallim. Jadi kat sini ni nak makna tu, nak makna tasyir ataupun nak makna tabdil. Ini yang betulnya an yusayyara, bukan yasira. Jadi akas tu ia adalah pengubahan akan maudhu', pengubahan akan maudhu' oleh inilah, oleh mutakallim. Kan sini bina majhul. Fa'il dia tu lam yusamma, tidak dinamakan, tak disebut kat sini. Lam yuzkar. Diubah akan maudhu' oleh mutakallim, mahmulan, jadi mahmul.
ubah jadi mahmul. Wal mahmulu maudu'an, ataf. Jadi diubah juga mahmul tu jadi maudhu'. Jadi mutakallim ubah maudhu' jadi mahmul dan mahmul jadi maudhu' pada sebutan, pada lafaz. Ma'a baqa'i, bersama baqa', bersama kekal. Ijab dan salak pada keadaannya. Hi itu balik beri ijab ataupun salak. Bersama kekal ijab dan salak pada keadaannya. Maksudnya kalau maudhu', kalau qadiyah yang pertama tu mujabah, qadiyah yang telah diubah tu pun kena mujabah. Dan kalau qadiyah yang sebelum diubah tu salibah, qadiyah yang selepas diubah pun jadi salibah juga. Tu maksud ma'a baqa'i al-ijabi wa salbi bihalihi. Waw tu maksud au tu dengan maksud takhyir. Takhyir ni pilih. Maksudnya kalau mujabah yang mula kita pilih mujabah, jadi contoh kita tu, maka sagi selepas akaskan kena mujabah juga. Kullu insanin hayawanun, qadiyah mujabah. Kan? Kita ubah, kita akaskan jadi ba'dul hayawani insanun. Mujabah juga. Tu maksud baqa'u al-ijabi bihalih. Yang ni mujabah. Kan mujabah jadi kena baqa' mujabah. Kalau salibah contoh macam kullu insanin laisa bifarasin. Salibah kan? Kemudian kita akaskan jadi apa? Kullu farasin laisa bi insanin. Baqa' salak kan? Baqa' salibah. Yang aslun tu, qadiyah asal panggil aslun dalam kitab-kitab mantik. Salibah yang apa aksud pun salibah. Tu maksud ma'a baqa'i al-ijabi wa salbi bihalih. Wa tasdiqi bihalih, dan tasdik pada keadaannya tasdik. Bihalihi yang awal tadi, hi itu balik pada ijab ataupun salah. Kan, ijab ataupun salah. Tasdik tu bihalih pada tasdik, balik kepada tasdik. Jadi tasdik kat sini dengan maksud kalau qadiyah yang sebelum ditukarkan jadi selepas tu sadiqah, betul, kita anggap betul. Kita anggap betul, bukan betul fi nasil amri atau bukan betul pada waqi', kita anggap betul. Kalau kita anggap betul, maka qadiyah yang jadi akas dia pun mesti betul. Ni apa sir ataupun sebab kenapa guna tasdik, tak guna sidq, tak guna wasidqi bihalih. Kalau wasidqi dengan maksud betul ataupun tepat dengan realiti. Kalau guna sidqun, kalau guna tasdik, orang kata betul, maksudnya orang betulkan orang yang kata betul ataupun tepat dengan realiti, ataupun kita anggap betul. Sebab dalam mantik, dalam akas ni kita nak dianggap betul, bukan nak betul. Sebab mantik tak bincang dekat contoh. Betul tak betul, tu betul salah, sidik kazib, situ kat contoh. Dengan maksud dekat madah, dekat contoh yang digunakan pada kaedah. Setiap insan itu hayawan, tu contohlah. Kita tengok dekat waqi', betul tak kullu insan hayawan, betul. Kan betul tak betul itu pada contoh, pada realiti. Mantik bincang dekat kaedah yang ada contoh-contoh. Jadi sebab tu kita nak dianggap betul, bukan kita nak tengok dekat bukan tengok dekat misal, tengok dekat ni, dekat kaedah. Kita bagi penjelasan lanjut.
Kalau kita anggap betul kullu insanin farasun, kita anggap betul salah ni. Salah kan? Kalau kita tengok contoh ni secara sebiji contoh tu sendiri, salah. Kullu insan faras. Tapi kalau kita anggap betul kaedah ni, kita bincang kaedah tak bincang contoh, maka kita akan kata dia punya akas adalah ba'du farasin insanun. Kan sebab kaedah nanti kita akan bincang. Kuliah mujabah dia punya akas adalah juz'iyah mujabah. Jadi setiap kali ada kuliah mujabah, dia punya akas mesti juz'iyah mujabah. Jadi kalau kita anggap betul kullu insanin farasun, maka mesti dia punya akas tu adalah tu ba'du farasin insanun. Tu maksud tasdik dekat sini kenapa tak guna asidku tapi guna tasdik. Sebab mantik bincang dekat kaedah, dekat benda yang bersifat bukan contoh tapi kaedah, dia atas daripada contoh lagi. Dia lebih kuli daripada contoh. Contoh tu duduk bawah dia. Itu sebab guna tasdik dekat sini. Wa tasdiqi bihalih. Kena kekalkan juga tasdik bihalih pada keadaannya tasdik. Jadi kalau qadiyah yang pertama tu sadiqah ataupun kita anggap sadiqah, maka dia punya akas pun mesti sadiqah. Tu maksud. Jadi daripada takrif ni kita boleh tengok ada beberapa syarat lah untuk jadi akas. Yang pertama kita faham an yasira tu akas tu sendiri. An yasira tukar kan. An yasira tu macam jinsun fi at-ta'rif. Selepas tu kesemua jadi faslun. Jadi akas ni bukan sebarang tukar lah kan. Dia pertukaran ataupun perubahan yang kita buat, syaksun buat yang khusus. Iaitu pertukaran ke atas maudhu' yang jadi mahmul, mahmul jadi maudhu'. Itu syarat pertama, kena ubah maudhu' mahmul, mahmul maudhu'. Syarat kedua, pertukaran tu mesti ma'a baqa'i al-ijabi wa salbi. Kita tukar maudhu' mahmul, mahmul maudhu' mesti dalam keadaan ijab tu mesti dikekalkan, salab mesti dikekalkan. Setengah kita sebut ma'a baqa'i al-kaifi. Kaif tu ijab salab lah. Bihalihi wa tasdiqi bihalihi. Syarat ketiga kena baqa' tasdiq. Jadi tak bolehlah kalau satu qadiyah tu sadiqah, kita akaskan jadi kazibah. Tak jadi akas. Sebab tak cukup syarat yang ketiga. Tak boleh juga kita tukarkan satu qadiyah maudhu' mahmul, mahmul maudhu' tapi tak baqa' ijab dan salab. Yang pertama mujabah tukar-tukar jadi salibah, tak jadi akas. Tak jadi akas mantiqi, jadi akas lughawi. Sebab akas lughawi umum, lebih umum, sebarang pertukaran itu akas lah. Tapi kita nak yang istilah mantiq. Kemudian kita tengok takrif musannif kat sini. Ada kritikan ke atas takrif, iaitu musannif kat sini gunakan maudhu' mahmul, mahmul maudhu'. Sedangkan akas dalam mantiq dibincangkan meliputi qadiyah, hamliyah dan juga syartiyah muttasilah. Syartiyah muttasilah tak ada maudhu', tak ada mahmul. Ada muqaddam, ada tali. Jadi kalau musannif gunakan maudhu' mahmul, maka takrif musannif ni hanya meliputi qadiyah hamliyah, tak meliputi qadiyah syartiyah muttasilah. Munfasilah tak ada, tak masuk. Sebab akas ni hanya ada pada qadiyah yang ada tertib tabi'i. Tertib tabi'i ni dengan maksud kalau kita ubah dia punya tertib akan memberi efek kesan kepada makna. Kalau tak beri kesan kepada makna tu, dia tak ada tertib tabi'i. Qadiyah munfasilah tak ada tertib tabi'i. Imma an yakuna haza zaidun au bakrun. Kita boleh tukar. Imma an yakuna haza bakrun au zaidun. Tukar tempat tak efek makna pun. Tapi kalau kita sebut iza kanati asyamsu tali'atan fannaharu maujudun. Kalau kita ubah tempat muqaddam tali tu efek makna. Sebab dia ada dulu kemudian. Sebab
matahari terbit dulu baru siang muncul kan, bukan siang muncul dulu terbit matahari. Jadi kalau kita tukar ada apa, ada efek pada makna tu, yang tu ada tertib tabi'i. Jadi yang ada tertib tabi'i ni, yang ni yang melibatkan akas, iaitu qadiyah hamliah, muttasilah. Dua ni. Munfasilah tak masuk. Jadi akas ni, jadi orang kritik takrif musannif bila musannif gunakan maudhu' mahmul sebab hanya meliputi hamliah. Jawapan kita boleh sebut musannif gunakan istilah maudhu' mahmul ni i'timadan ala al-muqayasah. I'timadan ala al-muqayasah. Hal keadaan musannif i'timad berpegang kepada muqayasah. Muqayasah ni penyelarasan, selaraskan. Penyelarasan, muqayasah, ataupun kita kiaskan sendiri. Maksudnya musannif sebut maudhu', kita kias sendirilah. Kalau yang muttasilah kita gantikan dengan muqaddam, mahmul ganti dengan tali. Maksudnya kita muqayasah sendiri, kita selaraskan sendiri. I'timadan ala al-muqayasah, berpegang kepada muqayasah, penyelarasan ataupun kias, menyamakan muqaddam dengan maudhu' dan tali dengan mahmul. Dan juga kita boleh juga ubah sendiri takrif musannif ni. Kita maksudkan sendiri, kita sebut, kita katakan an yusayyara al-juz'u al-awwalu saniyan wal juz'u as-sani awalan. Kita gunakan kalimat juzuk. Juzuk pertama bagi qadiyah lah tu. Jadi juzuk pertama bagi qadiyah hamliah tu kita panggil maudhu'. Juzuk pertama bagi qadiyah muttasilah kita panggil muqaddam. Jadi maksud maudhu' tu kita katakan juzuk awal. Mahmul tu juzuk sani. Habis yang tu. Kemudian masih lagi dalam takrif, tengok dekat wa tasdiqi bihalih. Kat sini ni, dalam naskah yang kita pakai, kan semua pakai kitab ni kan, kitab apa? Muhammad Syakir. Kat sini digunakan wa tasdiqi bihalih. Banyak nuskah Isa Ruji gunakan istilah lain. Dia sebut apa? Dia sebut wa tasdiqi wa takzibi, dia tambah takzib, bihalihi. Dalam banyak nuskah macam tu. Dalam Husam Al-Kati satu, lepas tu dalam Zakaria Ansari pun dua, macam tu juga. Yang lain saya tak sempat tengok. Tapi Syekh Husam sebut kebanyakan nuskah yang ma'ruf, yang masyhur dan yang mangkul daripada musannif Isa Ruji Al-Abahri sebut wa takzibi. Tapi yang sawab, yang betul adalah tanpa takzib. Yang sawab dengan maksud manatiqah bersepakat. Ittafaqu, mereka bersepakat. Manatiqah dalam bab akas bahawasanya yang kena kekal tu baqa adalah tasdik, bukan takzib. Takzib tak masuk. Jadi Syekh Husam sebut la'ala hadza sahwun minal musannif. Barangkali sebut takzib tu adalah sahwun. Tak sengajalah sahwun ni. Tak sengaja. Ghalib leka. Tersilap daripada musannif Al-Abahri. Sebab apa kata macam tu? Sebab memang apa yang mangkul daripada musannif, yang ada yang naqal daripada musannif sendiri, dan juga yang masyhur nuskah adalah yang sebut takzib. Dalam Kati, Husam Al-Kati sebut haza khata'un. Ini silap. Salah. Sebab dia tak lazim daripada salah satu qadiyah aslun, salah dia punya akas. Tak lazim. Yang lazim adalah bila betul akas, bila betul aslun, qadiyah first sebelum kita tukar, maka lazim mesti betul dia punya akas. Itu lazim.
Dan juga yang lazim juga, kalau akas ataupun kalau qadiyah yang telah kita akaskan salah, kazib, lazim aslun pun kazib. Balik dulu. Jadi yang lazim dua. Bila aslun betul, maka akas dia lazim betul. Yang kedua, bila akas salah, maka aslun pun salah. Yang tak lazim, dua juga. Bila aslun salah, tak lazim akas salah. Dan juga yang kedua, bila akas betul, tak lazim aslun betul. Ini kaedah. Ingat Zaidi kaedah. Kat sini dekat takrif akas, dia tengok dekat aslun. Baqa' tu kekal, dengan maksud kekal aslun. Selepas aslun kita tukar jadi aksun, maka baqa' tu dengan maksud aslun tu kekal. Kekal betul. Tasdid tu kekal betul lah. Kalau aslun betul, maka yang lazim tadi kita sebut akas betul. Tadi kita sebut juga kalau aslun salah, tak lazim akas salah. Jadi kat sini sebab tu yang tak ada wa tasdiqi bihalih, sebab tak lazim. Tak boleh. Kemudian ada lagi sebelum masuk, selepas tu masail, satu lagi. Istilah manatiqah bagi perkataan al-aksu. Al-aksu ni satu istilah yang kita gunakan, yang manatiqah gunakan dalam kitab-kitab. Ada dua maksud. Yang pertama yang dalam ni, dalam kitab ni, yang dalam takrif ni, dengan makna masdari. Al-aksu dengan makna tasirun ataupun tabdilun ataupun ja'lun, jadikan. Jadi al-aksu yang pertama manatiqah gunakan dengan maksud makna masdari, makna perbuatan oleh mutakallim mengubah satu qadiyah, maudhu' mahmul, mahmul maudhu', dan juga baqa', ijab salab, dan juga tasdid. Itu maksud akas yang pertama dengan maksud masdari. Kadang-kadang dalam kitab mantik gunakan perkataan akas dengan maksud yang lain, iaitu maksud ismi, isim maf'ul. Isim maf'ul dengan maksud al-qadiyatu al-ma'kusatu. Al-qadiyah al-ma'kusah, qadiyah yang telah diakaskan. Nak lagi tepat macam ni lah, al-qadiyatu al-hasilu ba'da al-aksi. Qadiyah yang terhasil selepas akas. Qadiyah yang telah diakaskan lah. Dengan makna isim maf'ul. Dengan makna ismi. Jadi bila sebut akas dengan makna kedua ni, dia refer kepada diri qadiyah, bukan diri sifat bagi qadiyah. Bukan dengan maksud hadas yang dilakukan kat atas qadiyah. Yang tu maksud pertama tadi. Kalau al-aksu dengan maksud kedua, qadiyah yang telah diakaskan tu, dia punya gu dia adalah al-aslu. Dia punya gu, dia punya pasangan. Sebab dalam kitab-kitab mantik nanti sebut al-aslu, hazil qadiyatu aslun. Lepas tu sebut lagi satu qadiyah, hazil qadiyatu aksun, aksuha, akas bil qadiyah tadi. Jadi sebut kullu insanin hayawanun, yang ni aslun. Aslun dengan maksud qadiyah sebelum diakaskan. Tu kita panggil aslun dalam kitab-kitab mantik, istilah jugalah. Dalam bab akas sebut aslun dengan maksud al-qadiyatu qabla al-aksi. Qadiyah sebelum kita akaskan, kita tabdil. Kemudian aksun dengan maksud qadiyah yang selepas diakaskan, iaitu ba'du al-hayawani insanun. Yang tu akas bagi kullu insanin hayawanun. Kullu insani hayawanun aslun, ba'du al-hayawani insanun aksun. Yang tu guna akas dengan maksud yang kedua, istilah kedua. Perbuatan mengubah hadas yang dilakukan oleh mutakallim, yang mengubah aslun jadi aksun, dipanggil juga sebagai akas, aksun. Semua ni kena faham, ni termasuk dalam tasawurat. Istilah manatiqah kita tasawur hakikat dia apa. Kalau tak settle yang ni nanti keliru dekat masalah nanti. Keliru dekat masalah sebab tak tahu istilah. Ada soalan? Tasdik bihalihi.
Tasdik bihalihi ya. Tak guna apa? Sebut yang musannif tak guna asidku. Oh. Musannif tak guna sidqu, musannif guna tasdik. Akas dia bincang dekat ataupun difokuskan dekat kaedah. Kaedah ni satu masalah kulliyah. Masalah kulli, makna kulli, al-muntabiqatu ala al-juz'iyah. Itu maksud kaedah. Qawaid. Al-qaidatu dengan maksud apa? Mas'alatun kulliyatun. Ataupun qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala juz'iyatiha. Satu qadiyah kulli yang muntabiqatun, yang kita aplikasikan, yang kita gunakan kepada juz'i-juz'inya. Semua ilmu, tak kira lah ilmu apa pun, selain mantik, fiqh ke apakah, bincangkan kaedah. Dengan maksud bincangkan masalah-masalah bersifat kulli tanpa melihat kepada juz'i. Tanpa melihat kepada juz'i ataupun contoh. Nahu kan, kullu fa'ilin marfu'un. Yang tu satu kaedah tu. Tu kaedah. Semua ilmu dalam tu ada kaedah. Bukan setengah benda je yang kaedah. Kadang-kadang kita kata setengah je kaedah. Tak, semua. Semua benda, semua penyataan yang masail dalam kitab-kitab ilmu, mata-mata ilmu, semua tu qawaid. Sebab semua tu adalah masail kuliah yang kita mengaji supaya kita boleh apply kepada juz'iyah. Sebab tu kena mengaji ilmu. Sebab kalau kita tahu ilmu kuli, benda-benda kuli tu, kita boleh tahu banyak benda-benda lain yang juz'i. Kita apply, kita aplikasikan. Jadi bila kita tahu satu kaedah dalam nahwu, kullu fa'ilin marfu'un, setiap yang fa'il itu marfu'. Ni satu kaedah kuliah ni. Setiap yang fa'il marfu'. Jadi kita jumpa satu ayat dalam bahasa Arab, qama Zaidun. Zaidun kat sini fa'ilun. Zaidun contoh bagi fa'il. Kaedah kata apa? Kullu fa'ilin marfu'un. Jadi kita pun rafa'kan Zaidun. Kita sebut dun. Kita tak sebut din. Kita sebut dun. Sebab apa kita sebut macam tu? Sebab kita tatbiq, kita muntabiqah. Tadi kita sebutkan kullu fa'il marfu'un tu kita tatbiqkan kepada juz'iyat. Juz'iyat dia tu Zaidun. Disebabkan kita tahu sesuatu yang kulli, kita boleh apply dekat juz'i. Kan? Qama Zaidun tadi. Jadi nahu dia bincangkan kullu fa'ilin marfu'un, dia tak bincang pun apa qama Zaidun, tak bincang. Bincang sebut tu ala sabili tamsil. Contoh bagi kaedah. Jadi kat sini pun samalah. Akas ni satu bab yang dalam tu ada kaedah-kaedah. Kan, ada kaedah-kaedah. Antara kaedah dalam bab akas ni adalah bila disebut kaedah dengan maksud masalah kuliah. Muntabiqah ala juz'iyatiha. Jadi salah satu kaedah dalam akas disebutkan nanti kita akan bacakan. Selepas tu apa? Tengok selepas tu ayat tu. Bal tan akisu juz'iyatan. Kan selepas tu wal mujabatu al kulliyatu la tan akisu kulliyatan. Tu satu kaedah tu. Mujabah kuliah tidak akas dengan kuliah. Kuliah mujabah. Tapi yang tu bukan yang anda nak tengok dekat selepas tu sikit. Bal tan akisu juz'iyatan. Selepas tu sikit ya. Kan wal mujabatu al kulliyatu la tan akisu kulliyatan iz yasduqu qauluna kullu insanin hayawanun wa la yasduqu kullu hayawanin insanun bal tan akisu juz'iyatan. Tu satu kaedah. Bal tan akisu juz'iyatan. Nampak tak? Tan akisu tu tan akisu mujabah kuliah tu lah, juz'iyatan. Jadi akas mujabah kuliah tu adalah juz'iyah. Dia nak sebut yang tu. Dia nak sebut kaedah mujabah kuliah ni dia punya akas adalah mujabah juz'iyah. Yang tu dia nak sebut. Tu satu kaedah. Tu satu masalah kulli, masalah kuliah yang dia punya maudhu' dia kulli yang kita tatbiqkan kepada juz'i.
Juz'i itu contoh dia. Contoh dia apa? Kullu insanin hayawanun. Yang tu kan mujabah kuliah. Kullu insanin hayawanun. Kaedah sebut apa? Tan akisu juz'iyatan. Jadi dia punya akas apa? Ba'du al-hayawani insanun. Yang tu contoh, yang tu juz'iyah, yang tu juz'i bagi kaedah tadi. Kaedah dia apa? Kaedah dia tan akisu juz'iyatan ataupun tan akisu al-mujabatu al-kulliyatu juz'iyatan, tu kaedah. Mantik bincang dekat tan akisu juz'iyatan. Bincang situ. Fokus situ. Bukan fokus kepada contoh. Jadi kembali dekat tadi ni, tasdik dengan sidik. Bila sebut sidik, kalau sebut sidik yang tu dengan maksud betul ataupun mutabiqun li nafsil amri ataupun lil waqi'. Apa tepat dengan waqi', dengan realiti. Yang tepat dengan realiti itu adalah contoh. Contoh. Nanti tak bincang contoh, nanti nak bincang dekat kaedah. Kan? Jadi dalam takrif ni, dia nak sebut, dia nak bagi kita kefahaman, isyarat bahawasanya akas ni dia tak tengok ataupun dia tak pilih madah ataupun tak pilih contoh tertentu. Tapi dia tengok dekat kaedah. Walaupun contoh salah, tetap akas berlaku kalau ikut syarat. Contoh salah tadi Ana bagi tahu. Kullu insanin farasun. Kan, kullu insanin farasun. Daripada awal ada salah ni. Tapi kalau kita anggap betul, dengan maksud kita tasdik. Tasdik ni seseorang yang sadaqah, membetulkan, mengatakan betul. Tasdiqun, seseorang tu mengatakan betul. Kalau seorang tu mutakalim, dia kata kullu insanin faras, dia kata betul. Tapi bukan sadiqun pun. Sadiqun isim fa'il bagi sidqun. Musaddaqun isim maf'ul bagi tasdiqun. Maksudnya dikatakan betul oleh seseorang. Kalau kita nak musaddaqun, kita kena ambil tasdiqun, dia punya masdar kan. Kalau kita guna sidqun wa tasdiqi bihalih, yang tu dia punya isim fa'il sadiqun atau sadiqatun, satu qadiah mesti betul tepat dengan hakikat. Tapi kita sebut tadi mantik tak bincang dekat contoh, dia bincang dekat kaedah. Walaupun contoh silap, kita boleh guna juga, kita anggap betul, kita tasdikkan dia. Jadi akas dia akan jadi ikut kaedah tadi. Kullu insanin farasun mujabah kuliah. Jadi sebut kaedah tadi baltan akisu juz'iyatan. Jadi apa? Kullu ba'du al-farasi insanun. Jadi kalau kita tasdik ataupun kita anggap betul fardu sidqin, kita anggap betul kullu insanin faras, kalau kita anggap betul, maka dia punya akas adalah ba'du al-farasi insanun. Yang tu sir guna tasdik. Tengok dalam syarah adalah. Faham ke tak? Ada soalan lain? Muhim. Tulis. Siapa ingat? Tulis malah tulis ah. Ni tulis. Tidak Bali duduk sini, dia kena. Ni dia boleh nak pula. Tak ada. Dia angkat kotak penat. Angkat kotak kitab tadi. Ingat tak dah dia? Asal tu zin. Dia saju. Melayu pula dah. Yalzamu min sidqi al-asli sidqu al-aksi. Wala yalzamu min kazibi al-asli, kazibu al-aksi. Itu yalzamu min kazibu al-aksi.
al-kazibu al-asl wala yalzamu sidqi al-aksi. Ni kaedah ni penting lah. Bukan penting dalam mantik je, penting dalam cara kita berfikir. Mantik nak susun cara kita berfikir. Makna atas yang kedua perubahan. Makna yang pertama, makna sini makna kat takrif. An yusayyara. Itu makna first, tasyir, makna tasyirun. Fa'al apa hadas mutakallim. Makna kedua tu qadiyah. Qadiyah yang apa al-qadiyatu al-hasilatu ba'da al-aksi. Qadiyah terhasil selepas kita akaskan apa qadiyah hasil. Al-qadiyatu al-hasilu ba'da aksi atau ba'da tabdili al-qadiyati al-asliyati, qadiyah yang asal. Maksudnya dia refer kepada qadiyah sendirilah, bukan refer kepada diri perbuatan tu. Yang tu makna kedua lah. Kalau makna pertama tu dia refer kepada diri perbuatan, diri mengubah. Lain tak sama tu, lain. Kan? Dia Ihsan, lain kan? Dia tuju ke lain, ke tempat lain. Betul tak? Pak Adil. Dalam kitab kuliah sebut lah tu. Pasal tak kitab kuliah sebut? Exam dah no? Kitab kuliah duduk dalam mari ya no? Exam dah habis lah. Kau duduk dalam bag, duduk dalam apa? Kargo. Lepas ke Malaysia. Balik. Kitab kuliah balik wah. Exam habis lah balik ni kaedah ni penting lah, kaedah ni. Ada soalan? Kalau kita tak, dia bincang kepada ketelitian pemilihan istilah lah. Boleh je lah nak guna itu pun, cuma mungkin dikatakan tak dakik, tak teliti dalam pemilihan perkataan. Dalam matan-matan ilmu ni ulama dipilih perkataan satu-satu setelah fikir panjang. Dipilih tu bukan tiba-tiba aja ambil pilih-pilih apa saja macam kita ni kan, kita buat ayat karangan kan. Main pilih ya perkataan ikut dan yang kita ingat je lah. Vocab pun tak banyak kan. Tapi ulama vocab dia pun penuh dah kan. Dalam kepala otak tu dia pun pilih yang paling tepat. Berdasarkan konsep yang tepat lah yang dipenak, yang murad tu. Kurang datik lah, kurang tepat, kurang teliti.
nak sampaikan maksud yang dakik, kena guna istilah yang dakik, istilah yang teliti. Lagi ada soalan lain? Abang Ali, penat apa? Abang Ali. Banyak kotak ah? Ha? Ha? Satu ya? Apa, rak tak celus ya? Rak kitab kat sini tak celus ke apa? Kitab yang sepupu. Oh, nak kitab sendiri. Banyak lah kitab. Beli. Kotak. Satu kotak tu lah. Banyak lah. Patut minta upah kat dia. Niaga sikit kata. Siapa nak beli kitab boleh ambil maktabah baru buka. Dekat Darusah ada satu maktabah baru buka. Siapa nak tahu PM kawan-kawan lah. Dia pun tahu. Zaidi bila nak main pula? Tapi tempat tak strategik lah. Tempat duduk atas bukit tu. Maktabah tingkat 5 tak pernah orang buat kan. Maktabah baru buka dekat Darusah tingkat 5. Tapi banyak kitab-kitab best lah esok. Al-Quran lah. Kasih. Bayang. Selesai takrif, kita masuk masail. Bila masuk masail, dengan maksud kita dah masuk kepada tasdik ataupun pengetahuan bersifat tasdiqi. Masuk dekat qadiyah. Yang tadi takrif, yang tu tasawuri, sekarang nak masuk tasdiqi. Qala wal mujabatu al kulliyatu la tan'akisu kulliyatan iz yasduqu qauluna kullu insanin hayawanun wa la yasduqu kullu hayawanin insanun bal tan'akisu juz'iyatan li'anna idza qulna kullu insanin hayawanun yasduqu ba'dul hayawani insanun fa inna najidu syai'an mausufan bil insani wal hayawani fayakunu ba'dul hayawani insanan wal mujabatul juz'iyatu aidan tan'akisu juz'iyatan bihadhil hujjah wal mujabatul kulliyatu wa istinaf. Mujabah tu mubtada, al-kulliyatu tu dia punya sifat ataupun na'at. La tan'akisu khabar. La tan'akisu kulliyatan maf'ul. Tan'akisu tu dia punya dia punya apa, domir kat situ balik kepada mujabah lah. La tan'akisu ada domirun mustatirun raji'un ila mujabah tadi ni. Hiya lah kan. Apa maksud dia hiya? Kulliyatan maf'ulun bih is. Is tu dengan maksud ta'lil. Ta'liliyah. Dengan maksud lam ta'lil. Kerana ta'lil bagi penyataan sebelum tu, mujabah kuliah tu tidak akas jadi kuliah mujabah. La tan'akisu kuliyatan tu ay la tan'akisu kuliyatan mujabatan. Kenapa tak sebut mujabatan? Sebab kita sebut dekat takrif tadi, kalau mujabah aslun, aksun dia pun kena mujabah. Jadi tak sebutlah kat sini mujabah dua kali kan. Jadi maksud sebenar la tan'akisu kuliyatan mujabatan. Itu taklil bagi penyataan tadi. Kenapa taklil dia nak bagi sebab kenapa kita katakan mujabah kuliah tu tak berakaskan ataupun bukan dia punya akas tu kuliah mujabah. Itu taklil.
Jadi kalam selepas is tu untuk beri sebab kepada kalam sebelum tu. Sebab dia is yasduqu ila akhirih. Yasduqu satu kalam barulah. Yasduqu tu fi'il mudhari'. Qauluna dia punya fa'ilun marfu'un, na tu maf'ulun bih. Mudhafun ilaih, qaulun tu dia punya mudhaf. Kullu insanin hayawanun jadi apa? Jadi badal. Badal bagi qaul. Wala yasduqu. Waw tu waw ataf. La yasduqu kullu hayawanin insanun. Macam tadi juga i'rab. Macam i'rab yasduqu tadi. Bal tanakisu juz'iyatan. Bal bahkan. Bal ni dipanggil apa? Huruf idrak. Tanakisu juz'iyatan, i'rab macam tadi. Li'anna iza qulna lam tu lam ta'lil macam tadi. Dia nak bagi sebab kepada bal tanakisu juz'iyatan. Jadi lam tu lam ta'lil, ayat selepas lam tu untuk bagi sebab kepada ayat sebelum lam. Kenapa kita katakan tanakisu juz'iyatan? Tanakisu dhamirun balik kepada mujabah kuliah. Bahkan mujabah kuliah tu dia punya akas adalah mujabah juz'iyah. Jadi bal tanakisu juz'iyatan, bahkan mujabah kuliah dia punya akas adalah mujabah juz'iyah. Sebab dia li'anna iza qulna. Sampailah kepada insanun yasduqu ba'dul hayawani insanun fa inna najidu. Fa tu pun fa ta'lil. Sebab juga kerana nak bagi sebab kepada sebelum tu juga dia sambung hujah. Nak bagi sebab ataupun nak bagi dalil. Bagi sebab tu bagi dalil lah, bagi dalil. Fa inna najidu syai'an. Fa inna tu fa innana lah kan. Fa innana najidu syai'an. Jadi kalau fa innana maka ada isim inna dan ada khabar inna. Najidu dia punya khabar, syai'an tu maf'ulun bih mausufan. Sifat bagi syai'an bil insani jar majrur muta'allaq dengan mausufan, bersifatkan akan dia dengan insan. Wal hayawani dan hayawan atau pada insan. Fa tu fatafra' fa yakunu ba'dul hayawani insanan. Yakun ba'dul hayawani itu isim yakun, insana khabar yakun. Habis dekat situ. Lepas tu masuk wal mujabatu al juz'iyatu tu nak bincang masalah kedua ataupun kaedah kedua. Kaedah pertama tu nak bincangkan mujabah kuliah. Apa dia punya akas? Kan? Pertama nak bincang masalah mujabah kuliah, apa dia punya akas. Habis sampai insanan tu, kemudian musannif sambung wal mujabatu al juz'iyatu, yang tu nak bincangkan kaedah yang kedua, iaitu nak bincangkan mujabah juz'iyah, apa dia punya akas. Kan disebut sini wal mujabatu juz'iyatu aidan tanakisu juz'iyatan bihazihil hujjati. Jadinya musannif selepas musannif takrifkan akas tu apa, musannif mula bincangkan satu-satu qadiyah apa dia punya akas. Dan qadiyah yang dibincang kat sini dia punya taksim berdasarkan kepada maudhu'. Kita sebut sebelum ni taksim qadiyah kepada taksim qadiyah dari sudut maudhu' bahagi kepada 4. Yang pertama syakhsiyah, kemudian kuliah yang kedua, yang ketiga juz'iyah, yang keempat muhmalah. Ini taksim maudhu' bihasabi al-maudhu'. Dengan maksud kita tengok dekat maudhu' tu sama ada dia juz'i ataupun kuli. Kalau juz'i jadi syakhsiyah, kalau kuli
Jadi sama ada mahsurah ataupun tidak. Kalau mahsurah pula sama ada juz'iyah ataupun kuliah. Kalau tak mahsurah jadi muhmalah. Jadi ada 4. Satu lagi kalau nak masukkan jadi tabi'iyah, yang kelima. Kalau maudhu' kulli tu kita tak tengok dekat afrad. Kalau tengok dekat afrad jadi mahsurah. Yang tu dah kita sebut sebelum ni, boleh tengok dekat, boleh ulang balik dalam video ke, ulang balik tengok catat nota ke apa kan. Jadi musannif kat sini nak bincangkan yang tu lah. Qadiyah menurut taksim tadi tu, masing-masing apa dia punya akas. Dengan maksud kalau yang tu kuliah, qadiyah kuliah, apa dia punya akas. Kalau syakhsiyah apa dia punya akas. Kalau juz'iyah apa dia punya akas. Kalau muhmalah apa dia punya akas. Tetapi musannif kat sini bincang hanya 2. Iaitu ada 4 tadi ataupun 5. Kan? Ada syakhsiyah, ada juz'iyah, ada kuliah, ada muhmalah, ada tabi'iyah. Tabi'iyah ulama' tak bincang sangat dalam kitab mantiq sebab tak guna dalam ilmu-ilmu sangat. Dalam ilmu-ilmu, ya, dalam disiplin ilmu falsafah. Jadi tinggal 4. Kemudian musannif kat sini tak bincang juga syakhsiyah. Sebab kurang guna dalam ilmu-ilmu juga. Ni alasan juga dalam kitab-kitab mantiq. Qadiyah syakhsiyah kurang digunakan dalam disiplin-disiplin ilmu. Sebab disiplin-disiplin ilmu adalah kaedah-kaedah, dan kaedah-kaedah tu yang paling banyak adalah kuliah. Setengah ada juz'iyah. Yang paling banyak kuliah. Jadi juz'iyah, kuliah. Syakhsiyah tak guna, tak bincang sini sebab tak gunakan sangat dalam ilmu-ilmu. Qillatu al-isti'mali fi al-ulum. Jadi musannif tak bincang sini. Kan mantiq, kaedah-kaedah mantiq kita gunakan untuk menyusun ilmu. Untuk menyusun ilmu ataupun untuk menghasilkan ilmu yang sebelum tu kita majhul. Jadi maklum. Jadi tak bincang syakhsiyah sebab itulah qillatu al-isti'mal fil ulum. Kemudian musannif juga tak sebut muhmalah secara sarahatan, tak sebut. Tetapi secara dimnan sebut. Secara dimnan secara kita kandungkan sekali. Sebab muhmalah ni fi quwwati al-juz'iyah. Sebelum ni tak silap ada sebut. Al-muhmalatu, kaedah mantiq sebut fi quwwati al-juz'iyah. Dia pada makna juz'iyah. Jadi kita boleh kandungkan, kita masukkan dalam juz'iyah. Jadi musannif bincangkan juz'iyah, tak bincangkan muhmalah secara sarahah. Tetapi secara dimnan ataupun secara isyarat kita boleh masukkan sekali. Jadi yang musannif sebut dalam ni, satgi nak bincang masail kuliah, kemudian juz'iyah. Muhmalah kita masukkan dalam juz'iyah. Sebab dia fi quwwati al-juz'iyah. Jadi yang tak bincang kat sini adalah syakhsiyah saja. Kira 3 lah kan yang bincang. Dan 3 tu, kuliah, juz'iyah dan muhmalah, ataupun 2 tu senang cerita. Kuliah dan juz'iyah masing-masing ada mujabah dan juga salibah. Kan? Ada mujabah, ada salibah. Mujabah, salibah taksim maudhu' berdasarkan kepada apa? Kepada ijaz salat. Berdasarkan kepada ijaz salat. Jadi juz'iyah ada juz'iyah mujabah, ada juz'iyah salibah. Kuliah pun ada kuliah mujabah, ada kuliah salibah. Jadi sekarang ni musannif nak sebut satu-satu. Kuliah mujabah apa dia punya akas? Kuliah salibah apa dia punya akas? Juz'iyah mujabah apa dia punya akas? Juz'iyah salibah apa dia punya akas? Dan musannif mulakan dengan mujabah kuliah. Apa dia punya akas dan apa tak boleh jadi akas bagi dia. Selepas musannif bincangkan mujabah kuliah, musannif akan bincangkan mujabah juz'iyah yang kita sebut tadi. Wal mujabatu al-juz'iyatu. Apa dia punya akas? Selepas tu musannif akan bincangkan salibah kuliah. Tengok selepas tu. Was-salibatu al-kulliyatu. Apa dia punya akas? Tan akisu salibatan kulliyatan. Selepas tu baru musannif bincangkan salibah juz'iyah. Was-salibatu al-juz'iyatu la aksalaha luzuman ila akhirih. Settle. Jadi kita nak tengok satu-satu. Qala wal mujabatu al-kulliyatu la tanakisu kulliyatan. Istinaf, bermula ataupun adapun mujabah kuliah itu tidak terakas ia kepada kuliah.
Tidak terakas ia kepada kuliah mujabah. Jadi mujabah kuliah kita faham kat sini dia punya akas bukan diri sendiri. Bukan kuliah mujabah. Apa dia punya sebab? Kerana. Jadi musannif nak bagi taklil kenapa dia kata macam tu? Kerana yasduqu qauluna kullu insanin hayawanun. Kerana benar ataupun dianggap benar perkataan kita kullu insanin hayawanun. Yang ni jadi aslun. Kan sebab disebut yang pertama. Yang pertama kali disebut jadi kat sini kullu insanin hayawanun jadi aslun. Jadi aslun. Sebut juga maddatun, madah, boleh sebut madah ataupun juz'i. Juz'i bagi kaedah. Kaedah dia apa? Mujabah kuliah tidak akas dengan kuliah. Jadi kullu insanin hayawanun tu yang tu juz'i ataupun madah ataupun contoh bagi wal mujabatu al kulliyatu. Sebut kaedah bagi contoh. At-tamsilu li tawdihi al-qa'idah. Kan, tamsil dalam kitab-kitab musannif datangkan tamsil untuk jelaskan kaedah. Nak bagi apa? Kita yang baca ni faham sikitlah, nak jelaskan. Wala yasduqu, dan tidak betul, tidak dianggap betul. Kullu hayawanin insanun. Jadi kullu hayawanin insanun contoh bagi apa? Bagi kuliah mujabah dalam kaedah tadi ni. Kan kaedah sebut wal mujabatul kulliyatu la tanakisu kulliyatan, ai kulliyatan mujabatan. Jadi kulliyatan mujabatan tu dia punya misal ataupun dia punya juz'i ataupun madah dia adalah kullu hayawanin insanun. Dia punya akas lah tu. Kullu insanin hayawanun yang tu al-aslu. Istilah kita pakai dalam bab ni. Kemudian kullu hayawanin insanun yang tu aksun. Dengan makna yang kedua kita sebut tadi. Al-qadiyatu al-hasilu ba'da al-aksi. Qadiyah terhasil selepas kita akaskan. Kita tukar maudhu' mahmul maudhu'. Kita akaskan secara lughawi ya. Kan sebab dia tak boleh jadi akas ni. Sebab tak ikut kaedah ni. Dia tak ikut syarat tasdik dua-dua. Sebab yang kedua ni tak sidik ni. Kan yang kedua ni kullu hayawan insanun ni kan tak sidik. Ni setiap yang hayawan tu adalah insan. Salah ni. Jadi tak ikut syarat dalam takrif akas. Jadi tak boleh kita sebut akas istilahi. So ni akas lughawi. Jadi musannif sebut tadi ni taklil sebab. Kan? Sebab dia apa? Aku kata mujabah kuliah tidak berakaskan dengan kuliah mujabah ni. Sebab dia adalah kullu insanin hayawanun kita sebut dan kita tukarkan kepada kullu hayawanin insanun. Kullu hayawanin insanun tu kuliah mujabah. Tengok-tengok tak cukup syarat akas. Sebab dia jadi salah. Kan? Jadi bila dia jadi salah maka tak cukup syarat akas, tak boleh jadi akas lah. Sebab tu disebut wal mujabatul kulliyatu la tanakisu kulliyatan. Bal tanakisu juz'iyatan. Sebelum tu apa-apa kaedah pun, ni satu lagi maklumat penting kena tahu. Khususnya dalam kaedah akas kita ni, apa-apa kaedah ilmu mesti bersifat kulli dan mesti semua madah ataupun juz'i yang terletak di bawah dia tu kena tepat. Semua sekali. Tak boleh setengah kena, setengah tak kena. Semua juz'i, semua madah bagi satu kaedah kulli mesti semua tepat. Mesti semua bertepatan dengan kaedah. Kalau ada yang terkeluar, tu tak jadi kaedah. Tak boleh jadi satu kaedah. Kat sini ni, musannif bagi contoh satu madah yang terkeluar daripada mujabah kuliah, akas dia mujabah kuliah. Bila musannif bagi contoh satu madah yang terkeluar daripada situ, maka tak boleh jadi kaedah. Kita andaikan satu kaedah mujabah kuliah dia punya akas mujabah kuliah. Boleh tak jadi kaedah? Tak boleh sebab ada satu misal yang tak masuk kaedah tu.
Iaitu sini bagi tahu. Kullu insani hayawanun. Walaupun ada setengah madah ataupun misal yang masuk, yang kena. Contoh macam kullu insanin natiqun. Try akaskan tengok dan kita kekalkan kullun juga. Kullu natiqin insanun. Jadi tu masuk je. Mujabah kuliah boleh je akal dengan mujabah kuliah. Tu setengah madah kan, setengah madah. Setengah lagi tak boleh. Jadi bila setengah tak boleh maka tak boleh jadi kaedah. Sebab tu musannif kat sini bagi contoh bagi satu madah yang mujabah kuliah tidak akas dengan kuliah mujabah. Supaya nak membuktikan bahawasanya tak boleh kita buat jadi kaedah. Yang tadi anda sebut tadi penting. Yang madah tu kena satu kaedah, kena semua sekali madah ataupun juz'i dia bawah tu misal tepat dengan kaedah. Kalau ada satu terkeluar maka tak boleh jadi kaedah. Dia panggil itirat, al-itirat. Al-itirat ni dipanggil terjemah apa? Itirat? Ada satu terjemah tu cantik. Apa? Itirat ni konsisten. Dia kena konsisten. Itirat ni kena konsisten. Maksudnya kaedah tu konsisten, sama ataupun tepat kepada semua contoh. Konsisten lah kan? Cantik kan terjemah tu kan? Cantik tak Mali? Terjemah. Kan ada yang lagi cantik? Tapi kalau orang pondok nak terjemah macam mana konsisten? Lazim. Boleh juga lazim. Itirak tu konsisten. Tapi sekarang orang pondok pun majulah kan. Sebab orang pondok pun tengok internet kan, Google. Main Google juga kan. Main apa Mobile Legend juga kan orang pondok pun kan. Maju lah tu. Bali, main tak Bali? Mobile Legend main tak? Main tu. Belum ada ni. Akan tu ada. Qala bal tan'akisu juz'iyatan idrak. Bahkan idrak ni anda tak ingat dia punya ta'rif. Siapa ingat ta'rif dia? Idrak. Dia intiqal dari satu kalam ke satu kalam lain. Tapi dia punya ta'rif tepat anda tak ingat, lupa, tak ingat. Try Google tengok ah. Dah nak tepat tengok dalam kitab ni kitab Nahwu. Tengok dalam apa? Muni Labib ke apa ke. Bal tan'akisu juz'iyatan. Bahkan terakas mujabah kuliah tu kepada juz'iyah. Anda duk fikir lah kan. Bila guna tan'akisu ni, dia seolah maksud dia macam sara tu. Masuk dia seolah masuk dalam, kan dalam Nahwu ada sara. Kana tu kan. Sara, kana semua tu kan. Jadi kat sini kalau kita nak guna, sebab apa kata macam sebab tan'akisu kan akan dengan maksud tabdil ataupun tasyir. Sara. Dahlah kalau guna tan'akisu dia jadi fi'il lazim, jadi sara. Kan kalau tasyir yang tu kita gunakan fi'il muta'addi, so ada seseorang yang mengubah, yang menjadikan. Kalau guna tan'akisu ni fi'il lazim ni. Kan fi'il lazim maksudnya dia terubah. Dia berubah sendiri. Dia selepas dia diubah lah, lepas tu dia sifat dia berubah. So jadi fi'il lazim jadi sara. Jadi kalau jadi sara, ada isim sara, ada khabar sara. Kana kan? Jadi kalau macam tu dia punya i'rab jadi lain lah. Tak jadi maf'ulun bih. So bal tan'akisu juz'iyatan. Jadi isim dan juga khabar. I'rab dia kan juz'iyatan. Juz'iyatan tu khabar. Sebab tan'akisu tu dengan maksud sara. Anda fikirlah tapi tak jumpa dalam kitab. Qala li'anna iza qulna. So kat sini kaedah yang tepat musannif bagi tan'akisu juz'iyatan. Jadi kat sini musannif nak sebut mujabah kuliah dia punya akas adalah mujabah juz'iyah. Ni kaedah. Jadi musannif sebut secara jelas mujabah kuliah, kaedah mengatakan dia punya akas mujabah juz'iyah.
Lepas tu musannif bagi sebab atau bagi dalil bagi kaedah tersebut li'anna iza qulna. Jadi qaulu musannif li'anna ila akhirih tu taklil ataupun dalil istidlal bagi kaedah bahawasanya mujabah kuliah dia punya akas adalah mujabah juz'iyah. Kat sini ni dalam bab akas, dalam nak membuktikan ataupun istidlal, dalam bab akas ada satu bab khusus, iaitu bab istidlal kepada kaedah akas dengan maksud mujabah kuliah apa dia punya akas, kemudian ada istidlal, ada dalil. Mujabah juz'iyah apa dia punya akas, kemudian kita sebut dia punya akas kan, kita sebut selepas tu dia punya dalil. Ada satu bab khusus bincang dalam kitab mantik. Maksudnya kita nak buktikan kenapa kita katakan satu qadiyah tu dia punya akas dia qadiyah yang lain. Kenapa kita kata qadiyah mujabah kuliah tu dia punya akas adalah qadiyah juz'iyah mujabah. Kenapa tu dalil. Taklil tu dalil. Jadi dalam kitab-kitab mantik, bab dalil bagi akas, bagi kaedah-kaedah yang dalam akas ni, ulama gunakan 3 dalil. Tadi ana sebut sikit. Dalil iftirad wa huwa ashalu dalilin. Iftirad ni dalil yang paling mudah. Al-iftiradu. Yang kedua dalil al-khulfu, iaitu dalil yang gunakan konsep tanakut. Yang ketiga dalilu al-aksi, iaitu dalil yang menggunakan konsep akas. Siapa exam hari tu dia tahu dah kan. Siapa exam tahun 2 hari tu ni. Nah Bali. Kan lupa dah. Datuk Bali mengajak sini mengaji dah Quran. Nah Bali. Ganti apa? Musannif kat sini, musannif tak gunakan dalil yang kedua dan ketiga. Musannif gunakan dalil yang pertama, iaitu dalil yang paling ashal, iaitu dalil iftirad. Dalam matan Isa Huji, musannif gunakan dalil iftirad. Bila musannif sebut li'anna iza qulna, sampailah kepada fayakunu ba'dul hayawani insanan. Sampai situ musannif gunakan dalil iftirad ataupun kata musannif daripada li'anna iza qulna ila akhiri sampai koma tu, sampai insanan, yang tu adalah isyarat kepada dalil iftirad. Dalil iftirad. Sekarang kita nak bincang dalil lah ni. Kita sebut dah tadi bal tan akisu juz'iyatan. Tu satu dakwaan, kena ada dalil. Musannif dakwa bahawasanya mujabah kuliah dia punya akas adalah mujabah juz'iyah. Mana dalil? Li'anna iza qulna. Sekarang nak bincang bab dalil. Kerana sesungguhnya kita apabila kita katakan kullu insanin hayawanun. Yang ni contoh bagi mujabah kuliah. Bila kita katakan kullu insanin hayawanun, yasduku ba'dul hayawani insanun. Maka jawab bagi iza lah tu. Jawab syarat iza. Maka benar sebahagian hayawan itu adalah insan. Tu baru bagi contoh dalil yang sebenar tak masuk lagi. Fa inna najidu. Kat sini ni isyarat jelas kepada dalil iftirad. Musannif sebut fa inna najidu. Kerana sesungguhnya kita dapati. Fa tu tafrad pun boleh, taklil pun boleh. Kerana sesungguhnya kita dapati. Dapati kat sini dengan maksud fa inna nafrudu. Fa inna nafrudu. Dot. Isyarat kepada dalil iftirad. Iftirad. Dalil iftirad ataupun dalil fardun. Iftirad tu apa? Anggap, andaikan. Kita dapati ataupun kita andaikan. Yang sebenarnya adalah andaikan ataupun kita rekakan. Kita buat sendiri. Kita andaikan syai'an mausufan bil insani wal hayawani. Sekarang ni kita punya qadiyah adalah ada dua kan? Aslun dan juga aksun. Apa dia? Aslun tu adalah kullu insanin hayawanun. Yang tu aslun. Dia punya aksun adalah ba'dul hayawani insanun.
Tu qadiyah kita. Ni bukan andaian, ni memang qadiyah kita, contoh kita ni. Yang ni memang qadiyah kita yang sebenar. Andaian saya kita nak buat sesuatu satu qadiyah yang lain. Kita andaikan sendiri. Fa inna najidu, kita andaikan syai'an mausufan. Syai'an mausufan dengan maksud syakhsan muayyanan juz'iyan. Syai'an kat sini dengan maksud syakhsan muayyanan juz'iyan. Kita andaikan sesuatu yang juz'i, yang tertentu. Bagi contoh, iaitu Zaidun. Bagi contoh, Zaidun. Sebab Zaid dia bersifat dengan insan dan juga hayawan. Kan? Syai'an mausufan bil insani wal hayawani. Kita andaikan satu yang juz'i, yang syakhsun, bukan kuli. Kalau yang contoh kita tadi kuli insani hayawan tu kuli. Kan? Insan tu makna kuli. Ba'dul hayawani, hayawan tu makna kuli. Najidu syai'an mausufan bil insani tu, syai'an dengan kat sini dengan maksud makna juz'i. Kita kena andaikan satu makna juz'i. Jadi kita bagi contoh Zaidun. Ni dalil iftirak ni, dalil andaian. Kita andaikan Zaidun contohnya yang bersifat ia syai'an tadi ni, Zaidun tadi, dengan insan dan hayawan. Zaid kan dia bersifat dengan insan dan bersifat dengan hayawan kan? Dengan maksud, ni maksud kata musannif mausufan bil insani wal hayawani, dengan maksud kita boleh hamalkan, kita boleh khabarkan, kita jadikan insan dan hayawan khabar bagi Zaidun. Kita sebut Zaidun insanun. Satu kita sebut. Yang kedua kita sebut Zaidun hayawanun. Jadi mausufan kat sini dengan maksud mahmulan. Mahmul, jadi mahmul. Syai'an mausufan. Mausufan. Syai'an mausufan bil insani wal hayawani, dengan maksud fa inna najidu syai'an betul lah, mahmulan bi, dihamalkan dia dengan insan dan hayawan. Dengan maksud insan dan hayawan tu jadi mahmul bagi dia. Zaidun insanun tu satu ayat yang mana insan tu jadi dimahmulkan ataupun kita sifatkan kepada Zaidun. Kemudian kita sebut Zaidun hayawanun, hayawan tu jadi mahmul ataupun jadi mausuf bagi Zaidun. Zaidun tu adalah syai'an, iaitu syakhsan muayyanan. Mausufan bil insani tu, bil insani, insan tu maudhu' bagi apa? Bagi tadi qadiyah yang asal, kullu insanin hayawanun. Lepas tu hayawan tu pula mahmul bagi kullu insanin hayawanun. Kan? Dia sebenarnya dia buat andaian tu, dia ambil daripada kullu insanin hayawanin tadi. Kullu insanin hayawanun tadi. Jadi insan dan hayawan dalam contoh kullu insanin hayawanun, tu contoh kita kan, qadiyah hasad, ada maudhu' ada mahmul. Dan kedua maudhu' dan mahmul ni adalah satu makna. Hayawan satu makna, insan satu makna lain. Kan? Setiap makna tu ada afrad ataupun ada ashkhas. Betul tak? Insan dia punya ashkhas, dia punya afrad ataupun masadaqat. Hayawan pun dia punya masadaqat ataupun afrad ataupun ashkhas. Kan? Bila kita sebut kullu insanin hayawanun, apa maksud? Maksud dia ashkhas ataupun afrad ataupun masadaqat ni semua istilah manatiqah. Bagi insan bersifatkan dengan sifat hayawan.
dengan sifat kehayawanan. Mafhum hayawan ada pada afrad bagi insan. Bukan dengan maksud mafhum insan tu bersifatkan dengan hayawan tak. Ni penting, ni penting. Ni kita dah sentuh sikit ketika bincang bab qadiyah, taksim qadiyah kepada bihasabi al-mawdu'. Bila kita sebut mahsurah, qadiyah mahsurah, kita maksudkan kat situ kita nak adalah afrad. Bila kita sebut kullu insani hayawanun, dengan maksud kullu afradin li makna al-insani apa hayawanun. Kan kalau kita ambil makna hayawan tu sendiri, kita kata bersifat dengan makna insan sendiri, kita kata bersifat dengan hayawan, yang tu tak jadi qadiyah mahsurah. Okey, tak apalah. Ni kena faham penting. Kullu insanin hayawanun dengan maksud setiap ashkhas bagi insan bersifat dengan kehayawanan. Dengan maksud Zaidun, Bakrun, Amrun ila akhirih, tu ashkhas bagi makna insan bersifat dengan sifat kehayawanan. Dengan maksud bersifat dengan apa? Jismun namin hassasun mutaharikun bi iradah. Jadi kat situ dengan maksud kesemua ashkhas Zaidun dan selain Zaidun semua bersifat dengan hayawan. Dan kita katakan qadiyah tu sadiqah. Sekarang kita akaskan. Sekarang kita nak buktikan bahawasanya akas bil qadiyah tadi ni adalah sebahagian afrad bagi mahmul tadi, iaitu hayawan. Kan sebahagian afrad bagi hayawan bersifatkan dengan sifat keinsanan. Kita nak buktikan tu. Sebab kita habaq tadi. Maksud ba'dun tu adalah sebahagian daripada afrad. Sebahagian daripada afrad bagi maudhu' bersifat dengan mahmul. Jadi kalau kita nak buktikan sebahagian, kita kena buktikan sekurang-kurangnya ada satu syakhsun yang bersifat dengan sifat, yang bersifat dengan insan. Kan? Kullu insani hayawan tu aslun. Sekarang ni kita nak kata dia punya akas adalah ba'du al-hayawani insanun. Jadi kita kena buktikan ada satu syakhsun je betul. Syakhsun bagi kullu hayawanin ba'du hayawani insanun. Kan? Dan syakhsun tu adalah Zaidun kat contoh kita tadi. Sebab kalau betul satu syakhsun saja, maka telah membuktikan kebeberapaan, ke ba'diyatun. Kan telah membuktikan bahawasanya boleh kita katakan beberapa juz'iyah tu adalah akas bagi kuliah tadi. Sebab tu kat sini kita buat andaian, fa inna najidu syai'an mausufan bil insani wal hayawani. Tu dia punya apa? Dalil iftirad yang maksud dia macam mana bagi kita tadi. Dia nak buktikan bahawasanya qadiyah kuliah mujabah dia punya akas adalah juz'iyah mujabah. Jadi kena datangkan satu contoh yang mana kita boleh jadikan dia bersifat dengan mahmul dan juga maudhu'. Zaidun tu lah. Kan Zaidun tu dia tu afrad bagi insan, dia juga afrad bagi hayawan. Ketika kita kalih, kita ubah. Kan hayawan duduk depan kan? Hayawan duduk awal. Jadi bila hayawan duduk awal, Zaidun tu dia kena jadi dia yang dimaksudkan dalam qadiyah untuk dihukumkan dengan keinsanan. Jadi Zaidun tu boleh tak kita bagi jadikan dia tu sebagai ashkhas, syakhsun yang ada sifat insan. Dia tengok boleh. Jadi bila boleh, maka tahakkuk ataupun berlaku ataupun boleh kita katakan kita jadikan ba'du al-hayawani insanu sebagai akas bagi kuliah mujabah, iaitu kullu insanin hayawanun. Faham ke tak? Susah sikit nak terangkan. Faham? Ni faham ni. Duk melangut ni tengok. Faham ke melangut? Faham melangut? Melangut macam ni. Melangut ni tengok atas. Tu melangut ni. Betul adik, melangut ni. Tengok atas kan melangut kan? Ni nak dalil iftirak ni, dia dikatakan ashal dalil kan.
Tapi ashal dalil. Dengan maksud kena faham konsep-konsep tertentu juga. Iaitu kena faham konsep-konsep maudhu' dan mahmul tu dia ada mafhum, dia ada afrad. Dia ada zat, dia ada unwan, dia ni istilah manatiqah, ada unwan maudhu', lepas tu ada afrad bagi maudhu'. Unwan tu mafhum. Kullu insani hayawanun, unwan maudhu' tu adalah insan tu sendiri. Mafhum tu kita panggil unwan dalam mantik. Dalam ni tak ada dalam syarah Syamsiah. Lepas tu afrad bagi mafhum insan tu adalah dipanggil afrad lah ataupun masadaqat. Yang kita maksudkan ataupun yang manatiqah nak dalam bab qadiyah. Kalau sebut kullu insanin hayawanun, kalau sebut macam tu, yang nak kita hukumkan dengan mahmul tu adalah afrad, bukan unwan, bukan mafhum. Sebab yang bersifatkan dengan sifat hayawan tadi adalah Zaidun bakur Amrun. Bukan makna insan yang ada di zihin kita. Takkan makna insan di zihin kita ni bersifat dengan hayawan kot kan? Takkan makna berjisim. Hayawan kan berjisim. Jismun amin hassasun. Takkan makna insan dalam zihin kita ni bersifat ataupun kita hukumkan dengan hayawan tak. Yang kita hukumkan tu apa? Ashkhas ataupun afrad bagi unwan maudhu' ataupun makna dalam qadiyah kita tadi. Yang tu dalam bab qadiyah. Jadi nak faham sini dalam iftirak kena faham yang tu. Kan, syai'an mausufah semua. Taklah nak faham dengan tepat lah, nak faham bagi jelas, tidak kurang jelas. Habis. Jadi dalam iftirak ni hanya sekadar untuk membuktikan bahawasanya akas yang tepat bagi kuliah mujabah adalah juz'iyah mujabah. Jadi bila nak buktikan bahawasanya dia punya akas tu juz'iyah mujabah, kena buktikan bahawasanya ba'dun tu tahakkuk. Boleh jadi ba'dun. Bila nak buktikan ba'dun tu tahakkuk berlaku, maka kena buktikan satu saja berlaku. Kena fardun, kena andaikan satu berlaku zaidun. Jadi bila satu saja dah cukup untuk kita katakan ba'dun. Kan ba'dun kan beberapa mula dengan satu. Kalau kullun dalam istilah mantik semua sekali. Tak boleh kurang satu pun. Tapi kalau ba'dun satu dah tahakkuk ba'dun tu. Jadi sebab tu dia ada iftirak satu. Syai'an mausufan bil insani wal hayawan. Habis. Ada soalan? Kan sebab dia sebut fa inna najidu syai'an mausufan bil insani wal hayawani fayakunu. Fa tafriq daripada situ. Dia tafriq daripada situ, tu yang boleh yakun adalah ba'dul hayawani insanan. Beberapa hayawan itu adalah insan. Sebab tu tafriq, sebab dia dah dapati ada sesuatu yang bersifat dengan insan dan hayawan. Sebab tu yang selepas tu tafriq. Oleh kerana itu kemudian maka boleh kita katakan ba'dul hayawani insanan. Kalau tak ada, kalau kita tak najid, tak dapati sesuatu syakhsun bersifat dengan insan dan hayawan, maka tak tahakkuklah ba'dul hayawani insanan. Dia macam ni. Bila sebut ba'dul hayawani insanan, tu ayat pendek. Ayat panjang dia apa? Ayat panjang dia ba'du al-ashkhasi li makna. Ba'dul ashkhasi li makna ataupun ba'dul ashkhasi al-mausufi bil hayawani mausufun bil insan. Tu maksud nak suruh adik tulis tadi. Saya dengan abang saya tu kan. Jadi nak tulis depan khidmat. Dia berkata masuk cepat sikit. Jadi kalau khidmat ni ayat pendek, tapi maksud mana tiqah. Bila kita sebut ni ada maksud tertentu, bukan macam ni yang sebut. Dia ada maksud yang tertentu yang mana tiqah nak murad. Ni dengan maksud ba'du afrad.
Ba'du afrodun ba'du afrod. Makna lah makna. Makna insan. Ba'du afrod makna insan. Afrod, beberapa afrod bagi makna insan. Mahkumun. Ataupun mausufun boleh. Mausufun. Dan mausufun. Sini boleh ganti dengan ba'du afrod. Afrod. Mausufah. Ba'du afrodin mausufatin bi makna al-insan. Mausufun bi makna al-hayawan. Ba'du afrodin mausufatin bil insan atau bi makna al-insan. Mausufun bi makna al-hayawan. Beberapa afrod, sebahagian afrod yang bersifat dengan insan, keinsanan, bersifatkan dengan kehayawanan. Tu maksud, ni maksud yang mana tuan nak. Kat sini ni maudhu' ni kan, ni maudhu' ni mahmud. Maudhu' ni ada maksud afrod, bagi qadiyah mahsurah. Qadiyah mahsurah dia punya maksud afrod. Yang kita hukumkan dengan mafhum adalah afrod. Kita hukumkan dengan afrod. Kita hukumkan afrod dengan mahmud. Jadi insan tu, ba'dul insan ni kan, insan tu hanya sebagai perantara kepada askhos. Kan, insan perantara ataupun disebut sebagai unwan. Unwan dalam kitab-kitab mantik sebut sebagai unwan. Unwan tu alamat kan, ataupun tanda saja bagi afrod. Yang kita nak hukumkan adalah afrod sini. Jadi dalam contoh kita ni, kita najidu syai'an mausufan bil insani wal hayawani. Syai'an tu sebahagian daripada afrad tu lah. Kita andaikan Zaidun. Dan ba'du ni kita andaikan Zaidun. Jadi bila kita andaikan Zaidun, kita buat ayat. Kita katakan Zaidun insan, Zaidun hayawan. Boleh tak? Boleh. Jadi Zaidun insanun ni, kita andaikan Zaidun daripada qadiyah ni. Ni qadiyah kita ni aslun. Qadiyah asal kita ni, yang asal, yang bukan andaian. Insanun lah ba'dul insani, makna kuli. Kemudian kita ubah jadi ni, Zaidun insanun. Maksudnya kita andaikan Zaidun insanun. Sebab tu nama dia dalil iftirad, sebab kita andaikan Zaidun daripada qadiyah asal. Kita pergi tukar, kita pergi andaikan yang lain. Sebab tu dipanggil dalil iftirad. Dan juga kita andaikan Zaidun hayawanun, kita tukarkan daripada qadiyah yang jadi akas bagi asal qadiyah boleh. Kullu insani hayawanun. Ba'dul hayawani insanun. Kan? Kullu insani hayawanun. Dia punya akas tak buat untuk apa nak ada. Dia mula. Ni aslun. Aksun.
Ni aslun. Ni qadiah asal. Qadiah yang jadi contoh, ni bukan andaian, ni betul-betul bukan andaian. Ini betul-betul, bukan apa? Bukan cobaan. Ini cobaan ni. Ni andaian tentang cobaan. So dari iktiraf dari cobaan. Dari cobaan bukan betul-betul. Sebab kita ubah Zaidul Insan ini, kita andaikan daripada sini. Kita iktiraf daripada sini. Kita jadikan Zaidun syai'an muayyanan mausufan bil insan. Soalnya sebut tadi kan syai'an muayyanan, syai'an mausufan bil insan. Ni ambil dari sini. Ambil dulu. Sini. Kan? Dan juga sini syai'an muayyanan mausufan bil hayawan. Ambil dari sini. Diiktiraf daripada sini. Andaikan. Sebab apa dibuat andaian tu? Sebab dia nak buktikan bahawasanya yang ni memang ada dah ni. Ni ada dah kan? Ni tepat dah kita nak buktikan ni. Kita nak buktikan ni kan? So nak buktikan yang tu, nak tahakkuk, nak bagi ba'da ni berlaku. Jadi kita andaikan Zaidun situ. Ni Zaidun hayawan ni. Ni, kita letakkan Zaidun, tengok boleh jadi. Right, tepat. Zaidun hayawan pun boleh. Zaidun hayawan ni mewakili ni. Kan? Mewakili ni. Yang ni mewakili tu. Kita andaikan Zaidun, yang ni boleh, yang ni pun boleh. So tahakkuk lah yang tu akan sebagai yang ni. Dalil andaian dipanggil dalil iftirat. Jadi bila tahakkuk Zaidun yang kita andaikan tu boleh kita sifatkan dengan hayawan dan sifatkan dengan insan. Maka kita katakan Zaidun hayawan tu bolehlah jadi Zaidun insan boleh jadi akas bagi Zaidun hayawan. Dalam kata lain, ba'dul hayawan tu boleh jadi akas bagi kullu insan hayawan. Habis. Ada soalan? Ni dah 2 jam ni. Soalan? Huzaifah, tak ada soalan? Mujabah juz'iyah nanti ya bincang. Dia kata sama hujah wal mujabatu al juz'iyatu aidan tan akisu juz'iyatan bihazihil hujjah. Dengan hujah ini dengan maksud dengan hujah iftirat. Dia guna hujah ataupun dalil iftirat juga. Siapa tak faham tanya. Nama apa lupa ni Syekh ni. Nama apa? Tengok orang lain pula ni apa? Fakrul kan? Ada soalan? Faham ke tak? Jadi. Ya ke? Gelak. Rashid tak main. Rashid Kelantan tak main. Seorang tak kenal Rashid. Kenal Rashid? Kenal? Ha? Soalan Zaidi. Adib Zaidi. Soalan. Kemal faham ke tak? Duk kenyah tak Edi. Tanya Zaidi lah dia. Dia tidur lebih, dia segak. Dia segak faham semua. Kita tangguh lah. Tengok macam ngantuk lah semua. Seorang je semangat tak jadi tau. Bukan seorang, 2 orang ni seorang lagi. Sebab dia tidur tadi. Ni segak lah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. أمة عظيمة تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية.